Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi alamin. Wal aqibatu lil muttaqin wal udwana illa 'alal zalimin wa nashhadu an la ilaha illallah wa nashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi wa tamassaka bi sunnatihi ila yaumiddin. Pada kuliah sirah kali ini kita menyambung berkenaan dengan kisah hijrah yang pertama yang berlaku di zaman Nabi SAW, iaitu sebelum berlakunya peristiwa hijrah ke Madinah telah berlaku hijrah ke Habsyah. Habsyah ini adalah satu tempat yang hari ini dikenali sebagai Ethiopia dan Eritrea, dan kena menyeberangi Laut Merah untuk sampai ke seberang sana. Dan Nabi SAW bila tekanan semakin memuncak di Mekah, ada di kalangan sahabat yang dibunuh, Sumayyah dibunuh syahid, suaminya Yasir juga dibunuh, yang diseksa sebilangan sahabat. Maka Nabi SAW memerintahkan sebahagian daripada sahabat untuk berhijrah ke Habsyah sebagai standby ataupun sebagai backup sekiranya berlaku sesuatu yang tidak baik kepada umat Islam ataupun pada orang-orang Islam di Mekah. Contohnya mereka dibunuh semuanya ataupun apa sahaja perkara yang tidak baik berlaku, maka sahabat masih ada lagi di satu tempat yang lain. Ini di antara langkah yang diambil oleh Rasulullah SAW. Dan bukan mudah langkah tu, sebab terpaksa meninggalkan kampung halaman, naik kapal selamat macam mana kita tak tahu, mengharungi lautan yang tak kurang juga dia punya luas, dan hidup di sebuah negara yang berbeza dengan negara asal mereka. Tapi Nabi mendengar bahawa di sana ada raja yang adil, maka Nabi memerintahkan sahabat untuk berhijrah. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qad alima anna ashamah Najashi malik al-Habsyah malikun adilun la yazlimu 'indahu ahad. Di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam mengetahui bahawa Ashamah Najashi, ini nama dia, iaitu Raja Habsyah, adalah seorang raja yang adil, malikun adilun la yazlimu 'indahu ahad, dan dia tidak menzalimi seseorang pun yang berada di sisi dia. Fa'amara muslimin an yuhajiru ila Habsyah firaran bidinihim min al-fitan. Maka dia menyuruh orang-orang Islam berhijrah ke Habsyah, lari untuk menyelamatkan agama mereka. Jadi kita ambil pengajaran di sini sebelum kita terus menyambung kisah ini. Terdapat raja yang adil, iaitu di negara Habsyah, walaupun dia bukan Islam. Jadi perkara ini bukan perkara yang baru, tidak semestinya ada sebuah negara yang mana rajanya bukan Islam yang zalim. Asalkan dia bukan Islam saja dia zalim, tidak. Ada juga buktinya dalam sejarah Nabi SAW. Ada seorang raja namanya Najashi yang belum Islam tetapi dia adil, dan Nabi suruh berhijrah ke sana, dan Nabi percaya bahawa sahabat-sahabat baginda yang berhijrah ke sana tidak akan diapa-apakan. Itu ada maklumat itu sampai kepada Rasulullah SAW. Poin yang penting di sini adalah, jadi kita lihat bahawa Islam bukan semata-mata nakkan keadilan sahaja.
Tetapi Islam hendak umatnya atau hendak manusia ini mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Jadi hebat macam mana pun Najasyi, adil macam mana pun dia, sekiranya dia mensyirikkan Allah Subhanahu wa taala, tetap dia tidak akan diterima. Tidak akan diterima segala kebaikan yang dia berikan kepada umat Islam. Tapi Allah Taala mentakdirkan dia masuk Islam selepas itu. Dan berita itu sampai kepada Nabi ketika mana Nabi SAW berada di Madinah. Dan Nabi menyembahyangkan jenazah secara gaib untuk Raja Najasyi ini. Tapi nak menerangkan bahawa hanya sekadar adil sahaja, ada orang kafir yang adil. Maka kenapa Nabi perlu berjuang? Dah ada. Kenapa Allah utuskan Rasulullah SAW? Sedangkan ada raja, dan mungkin ada lagi beberapa negara lain yang ada raja yang adil, seperti yang Nabi sebut, dan Najasyi pun adil. Jadi poin dia di sini adalah keadilan sahaja tidak memadai. Mestilah keadilan itu disertai dan diasaskan di atas asas tauhid yang menjauhi syirik. Ini yang risalah yang kita kena sama-sama memahami. Kemudian sejarah juga berulang, di mana apabila berlaku kezaliman, kalau kita lihat di dunia sekarang ini, banyak di antara negara-negara yang menzalimi umatnya, ya, termasuklah negara-negara umat Islam sendiri. Tekanan demi tekanan, peperangan demi peperangan, penindasan demi penindasan. Di antaranya yang berlaku di Syria sekarang, berapa juta rakyat dia terpaksa berlindung ke tempat lain kerana ditindas oleh pemerintahnya sendiri, iaitu Bashar Assad. Yang bila dia tak mampu lagi nak menghadapi rakyat dia yang bangkit, dia seorang Syiah hanya 5% sahaja di Syria, 95% Ahlussunnah wal Jamaah. Jadi bila dia tak mampu, dia 5% sahaja, dibukanya negara itu kepada komunis Rusia, dibukanya negara itu pada Syiah daripada Iraq, daripada Lebanon, daripada Iran. Semua berkumpullah Syiah daripada berbagai negara, dan berkumpul juga di sana Rusia yang komunis, tumpang juga Amerika pun sama, membantai rakyat dia. Jadi berlaku kezaliman terhadap umat dia sendiri. Ini yang berlaku pada Nabi SAW dan sahabat di Mekah. Nabi SAW bukan tak dikenali sebagai seorang yang amanah, seorang yang baik. Sahabat-sahabat Nabi juga dikenali sebagai orang yang baik. Abu Bakar As-Siddiq, siapa tak kenal, seorang yang baik selepas Islam dan sebelum Islam. Begitu juga sahabat-sahabat yang lain. Tetapi kerana mereka ini mengucap la ilaha illallah, maka mereka dikenakan penindasan demi penindasan. Bila berlaku penindasan, orang Arab hari ini ke mana mereka lari? Di Mesir sendiri, bila berlaku rampasan kuasa, tentera merampas kuasa, menjatuhkan Presiden Mursi yang dipilih dalam pilihan raya adil yang pertama dan terakhir di Mesir. Sejak zaman Firaun sampai sekarang itu dah ada pilihan raya sekali dan dah habis, dah ditutup balik oleh tentera. Lalu berlaku penindasan di negara Mesir sekarang. Berpuluh ribu disumbat dalam penjara hanya kerana berbeza pandangan sahaja. Presiden Mursi sendiri dibunuh, diracun, dan sebagainya. Maka larilah orang Mesir ke Eropah, dan ramai di Turki. Orang Syria berjuta-juta lari ke mana? Lari ke Eropah yang ramai. Jerman nak sambut berapa juta, Perancis, Switzerland dan sebagainya. Itu semua satu perkara yang berulang, seperti mana berlaku di zaman Nabi SAW,
ada dari kalangan pemerintah tertentu yang tidak menzalimi rakyat dia, maka berhijrahlah ke sana. Jadi dulu dan sekarang lebih kurang sama. Tetapi ada kesan yang buruk daripada peristiwa-peristiwa seperti ini. Di kalangan sahabat sendiri ada yang diduga apabila berada di negara orang, diduga akidah mereka. Umat Islam hari ini yang berhijrah ke negara Eropah, orang Arab, generasi pertama abah dia memang daripada Arab, semayang macam kita kan, anak kecil-kecil, tapi masih ada pengaruh mak ayah. Ada yang berhijrah dah sekolah menengah, anak-anak masih ada pengaruh negara asal di mereka dilahirkan. Tapi bila abah dah meninggal, mak dah meninggal, anak-anak ni pula membesar, masih ada lagi pengaruh mak ayah dan akidah Islam. Tapi anak mereka yang generasi yang ketiga, ini yang lahir di negara-negara kafir, ini yang masalah. Dah mula tidak mengenal agama, di sekolah, di masjid, hanya rumah tempat mereka membesar sahaja. Mak ayah pula bekerja, tak ada sempat nak mengajar kita pun, tak sempat nak mengajar anak kita Islam kan. Paling banyak orang masyarakat kita ni ajar Quran, ajar anak dia. Tapi nak ajar fiqh, nak ajar sejarah Islam, nak ajar tasawuf, nak ajar tu tak adalah. Sangat sukar. Macam itulah di Eropah, generasi ketiga tak dibesarkan di masjid, sebab negara itu tak ada masjid, jauh. Kemudian mulalah longgar agama. Tapi ayah mak ayah dia masih ada lagi aura-aura Islam. Masuk generasi keempat, habis ya. Mungkin tinggal 5% saja yang berpegang dengan Islam, yang lain tu dah jadi macam orang-orang yang tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi hijrah ni ada kelebihan dia, iaitu menyelamatkan diri daripada satu kezaliman. Tetapi sekiranya tempat berhijrah itu tempat yang kafir, maka akidahnya sangat terdedah kepada kehancuran. Itu kita kena ambil perhatian. Tapi nak kata sejarah berulang, itu dia. Sejarah berulang. Jadi sahabat-sahabat Nabi terpaksa berlindung kepada seorang raja yang adil, iaitu Najasyi. Kemudian Quraisy mengutuskan 2 orang untuk kejar rombongan ini, sehinggalah mereka tak sempat nak menangkap, dan orang Islam sampai ke istana Raja Najasyi. Dan tibalah 2 orang Quraisy, musyrikin Quraisy, berjumpa dengan Raja Najasyi ini dan menghasut raja ini supaya menyerahkan kembali orang Islam ini kepada Quraisy, ataupun jangan melayan, jangan memberikan layanan yang baik. Sebab apa? Mereka ini dianggap macam musuh-musuh. Jadi adakah berjaya Amr bin Al-As yang dihantar oleh Quraisy untuk menghasut Raja Najasyi ini, adakah dia berjaya atau tidak? Maka jawapannya tidak berjaya. Jadi berlakulah dialog di antara Amr Al-As dengan raja. Dia menuduh bahawa orang Islam ini mereka mengatakan yang bukan-bukan terhadap agama Kristian. Jangan percaya mereka. Kristian lain, Islam lain. Jadi jangan percayakan mereka, serahkan mereka balik kepada kaum musyrikin di Makkah. Tapi raja ini raja yang adil. Dia tidak terus membuat keputusan. Dia tak dengar daripada sebelah pihak, dia nak dengar juga daripada pihak orang Islam sendiri. Lalu Ja'far bin Abi Talib, ini sepupu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, anak kepada Abu Talib. Dia besar sekali dengan Rasulullah. Macam mana Sayyidina Ali bin Abi Talib, macam itulah Ja'far bin Abi Talib
dan bersama Nabi SAW. Apabila Nabi, emak dia dah meninggal, abah dia meninggal masa dalam kandungan, emak dia meninggal ketika umurnya dalam beberapa tahun, kemudian dipelihara oleh datuknya Abdul Muttalib. Meninggal Abdul Muttalib maka Nabi dipelihara oleh Abu Talib sehinggalah usia Nabi berkahwin. Jadi Ja'far ini di antara sahabat yang menjadi kesayangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan dia dikatakan memimpin sahabat-sahabat yang berhijrah. Jadi Najasyi bertanya kepada Ja'far bin Abi Talib, pihak musyrikin dah menceritakanlah tentang kamu ni, tak ada yang baiknya, cuba kamu pula cerita tentang diri kamu. Maka berkatalah Ja'far bin Abi Talib, Ayuhal Malik, kunna qauman ahlal jahiliyah. Wahai raja, kami dulu adalah kaum jahiliyah. Na'budul asnam wa na'kulul maitah. Kami menyembah berhala, kami memakan bangkai. Maknanya tak sembelih tak apa, makan tu dah. Kalau tak sembelih tu dah kira bangkai. Wa na'til fawahish, dan kami melakukan maksiat. Wa naqti'ul arham, kami memutuskan silaturahim. Wa nusi jiwar, kami membuat benda-benda tak elok terhadap jiran-jiran, kami mengganggu jiran-jiran kami. Wa yakul minnal qawiyyud dha'if, orang yang kuat dari kalangan kami ditelannya orang yang lemah, maknanya menekan. Wa kunna ala dhalika hatta ba'atha Allahu ilaina rasulan min. Macam itulah kami, keadaan kami dalam jahiliah, sehinggalah Allah Ta'ala mengutuskan seorang Nabi kepada kami. Na'rifu nasabah wa sidqahu wa amanah. Kami kenal dia, benarnya cakapannya, amanahnya dia, dan keturunannya pun kami kenal, dan kesuciannya kami kenal. Dan dia mengajak kami kepada Allah, dan kami tidak mensyirikkan Allah, kami mengesahkan Allah, dan kami meninggalkan sembahan-sembahan kami yang dilakukan oleh kami dan oleh nenek moyang kami. Menyembah batu, menyembah berhala dan sebagainya. Menyuruh kami bercakap benar, menunaikan amanah, menghubungkan silaturahim, dan baik dengan jiran tetangga. Dan menyuruh kami supaya meninggalkan yang haram, menjauhi menumpahkan darah, melarang kami melakukan maksiat nafsu syahwat, bercakap bohong, dan memakan harta anak yatim, dan menuduh orang-orang yang baik berzina, dan menyuruh kami menyembah Allah semata-mata, tidak mensyirikkannya. Dia menyuruh kami solat, zakat dan puasa, dan lain-lain lagi, dan kami membenarkannya dan kami beriman kepadanya. Dan kami menyembah Allah satu-satunya, tidak mensyirikkan Allah dengan sesuatu. Dan kami mengharamkan apa yang Allah haramkan ke atas kami, dan kami menghalalkan apa yang Allah telah halalkan ke atas kami. Tetapi kaum kami bermusuh dengan kami, mereka mengazab kami, dan mereka cuba mengacau kami dalam melaksanakan agama kami, supaya kami kembali menyembah berhala. Daripada menyembah Allah, kami menyembah berhala, supaya kami buat apa-apa yang buruk. Mereka menekan kami, menzalimi kami, menghalang kami untuk melakukan apa yang disuruh oleh agama kami, sehinggalah kami datang ke negara tuan, dan kami memilih tuan berbanding dengan tempat lain, supaya tuan melindungi kami, supaya kami tidak dizalimi. Lalu kata Najasyi, apa yang awak bawa ni, cuba cerita, apa dalil-dalil yang ada pada awak. Lalu Ja'far bin Abi Talib membaca Quran, Kaf Ha Ya Ain Sad, surah Maryam. Jadi surah Maryam banyak menceritakan tentang kisah Nabi Isa, Maryam, keluarga Imran. Semua ini dimaklumi oleh orang-orang Kristian. Jadi bila dia dengar tu, dibandingkan dengan agama dia, tak ada jauh beza.
kata Najasyi. Jadi lepas tu Najasyi pun tidak melayan permintaan kaum musyrikin Makkah. Tak dilayan dia. Amru tidak berputus asa. Lalu Amru berkata kepada Najasyi, ada satu lagi benda. Ada satu lagi. Apa dia kata Najasyi? Kata raja, dia orang ni menuduh yang bukan-bukan kepada Nabi Isa. Tuan tahu tak? Sebab pada Kristian Nabi Isa ni Tuhan. Yang Islam ni kata Nabi je bukan Tuhan. Amru pun tahu selok-belok apa yang orang Islam percaya, apa yang Kristian percaya. Maknanya mereka ni ada ilmu juga. Jadi dia kata, wahai raja, dia orang ni cakap yang bukan-bukan terhadap Nabi Isa. Raja pun kata, apa yang dia cakap yang bukan-bukan ni? Cuba cerita sikit. Masa dia orang Islam dah mula, alamak, macam mana nak cakap ni? Tuhan dia, kita kata manusia je. Nanti dia marah dia kata. Kalau dia marah ni tempat dia. Kan habis dia seksual pula. Nak selamat daripada Makkah, masuk pula mulut buaya. Tetapi umat Islam yang dipimpin oleh Ja'far bin Abi Talib berkata yang benar. Dia tidak takut apa sahaja yang bakal berlaku kepada umat Islam. Yang penting dia mesti berkata benar. Lalu dia berkata bahawa Nabi Isa Tuhan adalah hamba Allah, Rasul Allah, dan kalimah yang dicampakkan kepada Maryam, maknanya roh Allah Subhanahu Wa Taala mencampakkan ke dalam janin ketika mengandung, jadilah Nabi Isa alaihissalam. Maknanya Nabi Isa bukan Tuhan, bukan apa. Dia adalah hamba, dia adalah manusia, dia adalah Rasul. Jadi ini harapan kaum musyrikin supaya Najasyi ini marah dan menghalau orang Islam ini keluar daripada negara dia. Tetapi yang berlaku ini tidak. Lalu berkata Najasyi, diambilnya sebatang kayu dan dia kata, wallahi ma'ada Isa bin Maryam ma qulta hadal 'aud fatanakharat batariq qala wa inna khartum wallahi, dan sebagainya. Jadi dia kata ini saja perbezaan kita. Maknanya aku kata Nabi Isa Tuhan, engkau berkata bahawa Nabi Isa ini adalah Rasul dan hamba Allah. Itu saja beza kita. Lain semua ajaran akhlak dan sebagainya tidak ada jauh bezanya. Apakah pengajaran yang boleh kita ambil daripada kisah ini, tuan-tuan dan puan-puan? Pertama, yang seperti mana disebut tadi, adil sahaja itu bukan objektif Islam. Hanya sekadar adil. Mestilah beriman kepada Allah. Mestilah mengesakan Allah Subhanahu Wa Taala dan tidak mensyirikkan Allah Subhanahu Wa Taala. Ini penting kita kena faham kenapa Nabi sallallahu alaihi wasallam diutuskan, bukan sekadar untuk menegakkan keadilan sahaja, tetapi mesti tunduk dan patuh kepada semua ajaran Allah Subhanahu Wa Taala. Yang kedua, seperti mana sebut tadi, sejarah berulang. Berlaku balik penindasan di zaman sekarang. Ramai orang Islam yang pergi berlindung di negara-negara Kristian. Sebahagian daripadanya adil dan sebagainya. Ya, tidak ada dipenjarakan. Tapi sekarang ini taklah macam itu benar. Mereka adil di satu aspek, tapi mereka zalim di satu aspek yang lain. Di antaranya adalah mereka hendak menjauhkan anak-anak orang Islam biar cepat jadi Kristian, menjauhkan daripada ibu bapa. Ini dah mula Arab di Eropah tu dah mula terasa. Siapa yang tempeleng sikit anak dia dalam Islam tak ada masalah, pukul. Siapa yang tak solat umur 10 tahun dirotan. Maknanya ada rotan dalam Islam. Tapi di barat tak ada. Siapa rotan, dia mengadu kepada kerajaan, anaknya akan diambil diserah kepada keluarga angkat Kristian. Jadi orang Islam yang berpusu-pusu lari ke barat dah mula terasa tertipu.
Ingatkan elok, ingatkan selamat. Rupanya dari segi akidah tak selamat. Nak cubit anak pun tak boleh. Semua dah diajar. Siapa yang mak ayah cubit, report, buat aduan. Datang bagi kebajikan. Betul kalau betul buat mahkamah, dipisahkan daripada mak ayah. Hanya sekadar cemat sikit sahaja pun dah boleh menjadi alasan. Ini dah banyak berlaku di beberapa negara. Kemudian musuh, katanya pengajaran lagi adalah musuh-musuh Islam. Ini mereka tidak membenarkan Islam tumbuh. Kalau ikutkan orang Islam yang meninggalkan Mekah menuju ke negara lain, sudahlah. Orang Islam yang meninggalkan Mekah, tak buat kacau lagi di Mekah. Tetapi tidak diikutnya sampai ke Habsyah. Nak ditarik, dibawa balik ke Mekah. Maknanya apa di sini? Maknanya musuh-musuh Islam tidak mahu Islam tumbuh walaupun di mana sahaja, sama ada di Mekah ataupun di Habsyah. Pengajaran yang kita ambil pada hari ini adalah tidak ada umat Islam yang dibenarkan oleh kuasa-kuasa besar dunia untuk menegakkan syariat Islam di mana sahaja. Tak menegakkan syariat Islam di Amerika, tak ada apa ni, itu memanglah pasti dah. Tak boleh nak tegakkan syariat di Amerika. Tak nak tegakkan syariat di negara awak pun tak boleh. Tidak dibenarkan oleh Amerika, tak dibenarkan oleh Rusia. Bukan menegakkan syariat di negara dia, menegakkan syariat di negara awak sendiri pun tak dibenarkan. Macam tu sekali. Kerana mereka tidak mahu Islam ini tumbuh berbutir. Jadi itu pengajarannya daripada kisah. Sepatutnya dah keluar, dah tinggalkan Mekah, selesailah. Kenapa lah pergi ekori pula sampai ke negara orang? Tidak. Ya, mereka takkan benarkan Islam tumbuh di mana-mana. Kemudian Amr bin Al-As, bila dia nak menghasut raja ni, dibawanya berbagai-bagai hadiah. Emas dan sebagainya, peti dia bawa nak dihadiahkan kepada Raja Najasyi. Tetapi apabila Raja Najasyi dah mendengar hujah daripada kedua-dua belah pihak dan dia berpuas hati, dia menerima segala penerangan yang disampaikan oleh orang Islam yang berhijrah ke negara dia, dia minta pulangkan balik, serahkan balik hadiah-hadiahnya kepada Amr bin Al-As, wakil musyrikin Mekah. Jadi ini menunjukkan dia mempunyai kepribadian, tidak menerima rasuah. Walaupun dia beri hadiah dan sebagainya, dia tak terima, ya, pulangkan balik. Tidak ada sesuatu yang boleh mengganggu cara dia membuat keputusan. Cara dia buat keputusan, dia dengar hujah betul-betul daripada Ja'far bin Abi Talib, dia dengar daripada Amr, dia buat keputusan. Tak ada dia buat keputusan berdasarkan hadiah yang akan diberi oleh Amr, tak ada. Kalau itu yang memberi kesan nanti, pulangkan balik. Dia tak mahu benda-benda ni, ya. Bermakna bukan sahaja dia adil, dia mempunyai integriti. Dia mempunyai integriti, tapi masih lagi kufur kepada Allah Subhanahu Wa Taala, maka Allah Taala tidak ada iktibar apa-apa selagi dia kufur kepada Allah. Tetapi dengan akhlak yang begini baik, dia kenal pula dengan orang Islam yang berdakwah kepada dia, itu yang dia masuk Islam. Dan apabila dia meninggal dunia, Nabi SAW menyembahyangkan jenazah, solat jenazah secara gaib daripada Madinah Al-Munawwarah. Tuan-tuan dan puan-puan yang kasih sekalian, Amr Al-As ni yang wakil musyrikin Makkah, akhirnya dia memeluk Islam. Itu dia. Akhirnya dia yang begini kasar ke, yang begini keras ke, yang sampai ketak dihantar sebagai wakil orang Mekah untuk berunding dengan Najasyi ni, dia sendiri akhirnya memeluk Islam. Dan dikatakan waktu dia memeluk Islam tu lebih kurang sewaktu dengan Khalid bin Al-Walid masuk Islam. Maknanya lewat, mungkin dah hijrah ke Madinah, mungkin dah 3-4 tahun ke macam tu. Akhirnya dia masuk Islam, ya. Apa pengajaran yang boleh kita ambil di sini?
hidayah Allah Ta'ala, hidayah Allah Subhanahu Wa Ta'ala ini nak sampai kepada siapa yang dikehendakinya, tidak ada yang boleh menghalang. Man yahdihillah fala mudhillalah. Siapa yang diberi petunjuk oleh Allah, tidak ada siapa yang dapat menyesatkannya. Wa man yudlil, siapa yang disesatkan Allah, fala hadiyalah, tidak ada orang yang boleh memberinya petunjuk. Orang seperti Amr ni akhirnya, kalau Allah Subhanahu Wa Ta'ala nak memberi hidayah kepada dia, akhirnya dia masuk Islam. Kemudian bukan sahaja dia masuk Islam, hanya beberapa bulan selepas dia masuk Islam, maknanya dah lebih kurang hampir 20 tahun dia ketinggalan. 13 tahun di Mekah tak masuk Islam lagi. Dah sampai Madinah, akhirnya dia masuk Islam. Islam sampai Madinah, dia masuk. Maknanya hampir 20 tahun dia ketinggalan dalam memeluk agama Islam, berbanding dengan Abu Bakar, berbanding dengan Umar, berbanding dengan Osman bin Affan, berbanding dengan Ali bin Abi Thalib. Ini semua masuk Islam di hari-hari pertama ataupun di tahun-tahun pertama Islam. Amr lebih daripada 15 tahun lepas itu. Tetapi dalam peperangan Zatus Salasil, Nabi SAW melantik beliau menjadi ketua kepada tentera Islam. Baru beberapa bulan masuk Islam, setelah berlakunya perang dengan musyrikin. Tapi bila dia masuk Islam, Nabi SAW melantik dia dalam satu operasi yang namanya Perang Zatus Salasil. Dia menjadi ketua. Ini menunjukkan apa? Ini menunjukkan orang dulu bila dia mengucap la ilaha illallah, dia faham betul apa makna la ilaha illallah dan merubah seluruh jiwa mereka untuk Islam. Dan orang Islam pula bila orang tu baru mengucapnya, dan macam itu perubahan terus boleh menerima dia sebagai ketua dalam satu operasi. Dan lebih mentakjubkan lagi, dalam rombongan ketenteraan perang Zatus Salasil ini, di dalamnya ada Abu Bakar As-Siddiq dan Umar Al-Khattab. Ini dua orang sahabat yang ternama, yang paling hampir dengan Nabi, yang imannya kalau ditimbang mengalahkan semua iman orang, iman Abu Bakar. Tapi dalam peperangan ini dia di bawah arahan Amr bin Al-As. Dan Amr bin Al-As pula baru memeluk Islam. Jadi kita boleh gambarkan macam mana sahabat ini, mereka apabila mengucap, mereka merubah seluruh kehidupan mereka untuk Islam. Kemudian bukan itu sahaja, kalau tak silap Amr ini selepas kewafatan Nabi SAW pernah ditugaskan menjadi gubernur. Gubernur ni maknanya bawah daripada khalifah. Khalifah memerintah semua benua Islam. Gubernur ni memerintah negara-negara Islam. Dan di antaranya Amr bin Al-As ini menjadi gubernur kalau tak silap di Oman. Sampai ke tahap itu, amanah yang diberi oleh Rasulullah dan oleh umat Islam kepada beliau. Jadi ini menunjukkan kepada kita bahawa seseorang yang kafir tetapi bila menerima hidayah daripada Allah, dia boleh menjadi seorang yang terbaik di kalangan umat Islam. Bukan sahaja Amr Al-As menjadi ketua tentera yang terbaik, bukan sahaja memimpin Abu Bakar As-Siddiq dan Umar dalam operasi Perang Zatus Salasil, bahkan dia berjaya menyelamatkan tentera tersebut daripada hancur. Di antara arahan dia yang orang Islam tak puas hati, termasuk Abu Bakar As-Siddiq dan Umar Al-Khattab, iaitu bila
menang lawan Parsi. Satu Sarasi lawan kuasa besar dunia Parsi. Bila ada satu operasi menang, dan larilah musuh ke arah satu tempat yang lain. Sepatutnya kejar dan hapuskan terus. Amr kata jangan serang, jangan kejar, cukup setakat ni. Sahabat kita kena kejar. Dia kata cukup setakat. Jadi sahabat tak puas hati. Ya. Kenapa? Malam pula sangat sejuk, menggigil-gigil. Satu cara untuk menyelamatkan diri daripada binasa kerana kesejukan ni, bakar kayu api. Dan duduk di dekat dengan api, jadi panas, sadar. Amr kata jangan bakar apa-apa. Jadi sahabat pun mengadu kepada Abu Bakar, Umar ni macam mana ni, kita bukan main sejuk lagi ni. Dia tak bagi pula. Abu Bakar tu ikut dia. Ini ketaatan sahabat kepada ketua yang dilantik memimpin satu operasi. Dan beberapa perkara lain yang sahabat tidak berpuas hati. Lalu bila sampai ke Madinah, dah selesai operasi, diadukan perkara ini kepada Nabi SAW. Nabi panggil Amr, kenapa kamu buat macam ni? Kenapa tak habiskan terus surat? Kata Amr, kalau kita kejar tu dan dia lari pergi jumpa dengan kuasa besar yang dia besar di belakang, kita semua akan terperangkap. Mana cerdiknya Amr bin Al-As. Kenapa kau tak bagi pakar malam-malam kayu api? Orang makan main sejuk ni, hampir binasa. Kata Amr, bilangan kita tak ramai berbanding dengan kuasa besar dunia. Tapi waktu siang dia rasa macam kita ni sama banyak apa. Tapi kalau malam, kalau kita bakar api, dia tahu penyalaan api itu bilangan kita tak banyak, tak ramai. Maka mereka akan serang kita habis-habisan. Sebab itu saya tak benarkan bakar kayu api malam-malam. Masya Allah. Ini kehebatan Amr bin Al-As. Sedikit kisah beliau sebelum dia menghembuskan nafas yang terakhir. Jadi bila dia dia nak menghembuskan nafas yang terakhir, kalau tak silap dia panggil ketua orang Islam. Pasti siapa? Bukan. Itu kisah dia meninggal. Ini sebelum dia meninggal. Kisah dia bersama dengan Nabi. Dia meninggal ni lepas Nabi wafat, ya. Kisah dia bersama dengan Nabi. Dia begitu risau zaman dia ketika dia jahiliah. Di antara itulah yang dia kajar orang Islam berhijrah. Jadi bila dia masuk Islam pun dia mikir apalah perbuatan dia dulu ni, macam-macam ya. Dalam perang orang Islam lagi, perang Badar ke perang apa. Dulu ni dia nak tarik orang Islam daripada hijrah. Lalu dia jumpa Nabi SAW. Ini bukan masa dia nazak, ya. Ini masa dia berjumpa ketika Nabi masih hidup. Dia kata, ya Rasulullah, ubsud yadak, tadah tangan kamu ya Rasulullah. Maknanya Nabi kata kenapa? Dia kata dia nak berbai'ah. Maknanya ikat janji setia. Dia menyesal apa yang berlaku sebelum ni. Dia nak menguatkan taat setia dia kepada Rasulullah SAW. Kemudian dia berkata, aku nak letak syarat. Aku nak bai'ah ni, aku dah letak syarat. Dia kata apa syaratnya? Aku nak Allah Ta'ala mengampunkan dosa-dosa aku. Boleh tak ya Rasulullah? Aku minta Allah Ta'ala. Dia tak sanggup bertemu Allah Subhanahu Wa Ta'ala dengan perangai dia yang marin-marin tu. Lalu apa kata Nabi? Afala ta'lam, adakah kau tidak mengetahui bahawa Islam tahdimu ma qablah. Siapa yang masuk Islam, dia memansuhkan, melenyapkan semua dosa-dosa yang telah lalu. Mana siapa yang masuk Islam tu, semua dosa yang marin dipadamkan oleh Allah Ta'ala. Kemudian tidakkah kau mengetahui bahawa ibadat haji menghapuskan dosa yang lalu? Kemudian barulah bersalam. Jadi ini menunjukkan apa tuan-tuan? Menunjukkan orang yang baru masuk Islam, semua dosa yang telah lalu tutup fail. Tutup fail. Sebab tu jangan pandang rendah orang mu'alaf. Jangan pandang rendah orang mu'alaf. Segala dosa-dosa yang marin semuanya dihapuskan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Wallahu a'lam.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.